Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seterusnya, selepas brainstorming, kita akan buat affinity diagram. Bagaimana kita nak buat affinity diagram? Okey, sebelum kita tunjukkan bagaimana nak buat affinity diagram, kita sekarang dalam fasa dalam memilih masalah dan isu. Apa yang kita nak kenal pasti adalah mengenal pasti masalah dan isu. Itu dah kita selesaikan dalam brainstorming tadi. Sekarang ni kita nak menyenarai pendekkan masalah kita. Sekarang kita akan pecahkan masalah-masalah tersebut kepada tema masalah. Okey, ini adalah model pemilihan masalah. Brainstorming kita telah buat tadi, ya, senarai projek yang berpotensi. Lepas tu kita akan buat affinity diagram, senaraikan projek yang berpotensi berdasarkan pada tema-tema. Kita nak buat tema supaya untuk memudahkan kita relate ataupun menyesuaikan ia dengan fungsi jabatan. Lebih mudah kita nak buat analisis nanti, ya. Okey, sekarang ini saya tunjukkan gambar bagaimana affinity diagram ini boleh dibuat. Okey, dalam perbincangan kita boleh bagi semua kertas yellow paper stick note, letakkan permasalahan di situ dan berdasarkan kepada masalah ataupun isu yang ada, kita pecahkan kepada tema-temanya. Contohnya tema penguatkuasaan, ya, ataupun tema pengurusan hutan. Boleh kita boleh letakkan satu persatu. Di sini kita pecahkan kepada man, material, machine ataupun environment berdasarkan kesesuaian. Ini adalah langkah-langkah dalam affinity diagram. Yang pertama, kita sediakan note kosong ataupun kertas kosong, stick note, yellow stick note pun boleh, dalam masa 15 ataupun 30 minit bagi untuk mereka menulis, ya, masalah atau punca, kemudian susun semula ikut apa yang dicatatkan. Tuliskan nama siapa yang menulis tersebut dan buang dengan izin sekiranya ada idea ataupun permasalahan yang sama. Dan seterusnya kita akan kategorikan masalah tersebut kepada tema ataupun punca mengikut tajuk. Ini adalah contoh daripada bagaimana kita nak pecahkan kepada tema. Dari brainstorming, fikirkan tajuk yang mungkin sesuai berdasarkan pada dapatan maklumat yang di atas tadi, yang kita telah buat tadi, dan berdasarkan pada fungsi bahagian di Pejabat Hutan Wilayah RFO ataupun proses kerja yang ada. Dan contoh, memantapkan pengurusan hutan, memantapkan penguatkuasaan dan lain-lain lagi, meningkatkan produktiviti hutan, meningkatkan mutu perkhidmatan pelanggan, kategori kutipan hasil boleh, ya, penjimatan kos, macam-macam kita boleh buat tema di sini. Okey, contoh yang saya bagi di sini, memantapkan pengurusan hutan ataupun tugas penguatkuasaan, meningkatkan mutu perkhidmatan, masalah penggunaan GPS di kawasan hutan yang berkanopi. Kita masukkan dalam tema pengurusan hutan, ya. Proses deposit hutan yang kurang cekap, kita boleh masukkan dalam pengurusan hutan. Okey, kesukaran berkomunikasi di kawasan kedalaman, kita masukkan dalam pengurusan hutan ataupun kita masukkan dalam penguatkuasaan, ya. Meningkatkan mutu perkhidmatan pelanggan dan meningkatkan produktiviti hutan. Ini adalah untuk memudahkan kita mengaitkan ia dengan fungsi-fungsi. Apabila kita membuat penulisan nanti, kita nak kaitkan dengan fungsi jabatan, kita nak kaitkan dengan relevansi tajuk kita kepada fungsi jabatan. Ini lebih mudah, daripada kita mengaitkan tetap satu projek yang ada. Kalau projek terlampau spesifik, kita kena kaitkan dengan sesuatu yang besar yang lebih sesuai, memudahkan kita untuk mengaitkan dengan fungsi jabatan. Kalau restorasi,
program restorasi. Kalau kita buat projek yang berkaitan dengan restorasi penanaman, tajuk dia mungkin restorasi hutan, macam itulah. Jadi saya rasa ini saja yang saya nak kongsi di sini. Saya ulang sekali lagi, kita pecahkan kepada tema-tema yang sesuai, mudah bincangkan supaya kita mudah kita untuk kita kaitkan dengan fungsi jabatan kita. Jadi sekian, terima kasih.